A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita banyak syukur Allah SWT telah berikan kita kesehatan zahir dan batin untuk kita menghadiri majlis yaitu pengajian haji ataupun umrah, dan insyaAllah akan dibimbing oleh Al-Fadil Ustaz Al-Mahmudi sebentar saja lagi. Dan itu sebelum kita memulai majlis ini yang masih kita berniat etika. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itu saudara kita fi hadzal manzil lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Allahumma salli 'ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Rabbar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Muzi', ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqis, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'ith, ya
شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبين يا معين يا مهين يا مؤمن يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدر يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا باطن يا ولي يا متعالي يا أكبر يا تواب يا متقين يا عفو يا رؤوف يا أحد يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مبسط يا جميع يا رمي يا منيب يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله 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 يا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا ويهب لي رزقا حلالا وتب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا يا الله ampunkan dosa terima la taubatku rahmatillah hidup ini hingga akhir hayat nanti. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal
البرايا أستغفر الله من الخطايا يا الله كامل ما kuatkanlah hati ini, berikanlah ampunanmu serta redha syafaatmu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami mohon ampunanmu, kabulkanlah doa kami, mudahkanlah jalan kami. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma iftah alaina wa ala dhurriyyatina futuhan. Allahumma allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا علمنا وأهلنا علمنا يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك مع عرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسلمين مسلمات رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah hidayahnya. Dia telah memperkenankan kita untuk sama-sama dalam rumah Allah. Jangan lupa seperti mana telah diingatkan tadi, supaya kita beriktikaf dan kita dalam iktikaf, supaya kita berada di dalam majlis khusus hadis Umrah. Para jemaah sekalian semua, apa kabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan umur dan sehat walafiat, ditanamkan iman dan takwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua kita dengan iman dan Islam yang husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah SAW, mendapat berkah syafaat bagi dia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah, dalam pelajaran kita yang terakhir sebelum kita berhenti 1 minggu lepas, kita telah menyelesaikan daripada membicarakan tentang perihal solat orang musafir. Bagaimana orang musafir diberikan keringanan dalam dia solat, dia boleh kasarkan solat. Kasar itu maknanya 4 rakaat. Bayang 4 rakaat zuhur, asar, isya, dia boleh 4 rakaat. Mengajarnya terus zuhur kasar. Kasar itu berbeda dia. Kalau maghrib dia tak boleh berbeda lagi. Dan subuh dia menggunakan rakaat.
Dan demikian juga orang musafir boleh sembahyang jamak. Jamak itu maknanya menghimpunkan dua solat dalam satu waktu. Jadi umpamanya dia nak layang pukul 5 petang, dia naik Saudi Airlines. Pukul 5 petang ni dah masuk asar. Tapi pukul 4, pukul 3 dia dah kena pergi airport. Jadi dia sembahyanglah zuhur, lepas sembahyang zuhur, dia pun sembahyang asar. Padahal asar belum masuk waktu lagi. Jadi itu namakannya solat jamak takdim. Jamak mendahulukan. Belum masuk asar, dah sembahyang asar. Itu dibolehkan jamak takdim. Dan demikian pula bila kita balik dari bila kita sampai ke Jeddah, Isyak pukul 9 malam. Tapi maghrib di atas kapal terbang, macam mana nak solat? Jadi dalam waktu kita di dalam kapal terbang tu masuk waktu maghrib, kita pun niat aku nak solat fardu maghrib, jamak takhir dengan Isyak. Sampai kita kat Jeddah, kita pun sembayanglah fardu maghrib 3 rakaat dan Isyak 2 rakaat. Itu namanya jamak takhir, jamak melambatkan. Itu dibolehkan untuk orang musafir. Untuk orang musafir boleh sembahyang jamak zuhur dengan asar, maghrib dengan Isyak. Yang tak boleh jamak ialah sembahyang subuh saja. Subuh dia bujang lapuk sampai kiamat, tak ada partner dia. Tapi ada orang buat sembahyang subuh jamak juga. Jamak. Jamak subuh dengan duha. Dia bangun pukul 8, dia sembahyang subuh. Itu bukan waktu subuh, itu waktu duha. Tapi itulah kadang-kala dia terlepas. Kadang-kadang tak apa. Jarang-jarang tak apa. Jangan tiap-tiap hari macam tu. Berdosa dia, haram dia. Melambat-lambatkan salat sampai habis waktu. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, setelah kita selesai membicarakan bab yang keempat, bab salat jamak dan musafir, maka pagi ini kita menyambung pula dalam babnya kelima, iaitu bab ihram dan adab-adabnya. Di muka surat yang ke-59 ya. Mereka yang ada kitab di tangannya bolehlah buka ya, kitab muka surat 59. Jadi kita ni sebelum kita nak masuk dalam ibadat haji dan umrah yang bermula dengan ihram, jadi kita kena ada adab-adabnya. Tapi sebelum kita pergi pada adab-adabnya, apa itu maksudkan dengan ihram? Ihram ini maksudnya ialah dari segi bahasa mengharamkan. Itu dari segi bahasa. Tapi dari segi hukum pelajaran haji dan umrah ni, maknanya ialah menjatuhkan niat haji atau menjatuhkan niat umrah. Itulah namanya ihram. Jadi kalau sekiranya orang yang hanya pakai kain ihram, itu belum masuk dalam ihram. Ustaz, saya dah pakai kain ihram. Ya betul, tapi kau dah jatuh niat ke belum? Jadi bila dia jatuh niat, aku niat haji, aku niat umrah, barulah namanya orang tu dalam ihram. Kenapa pula nama ihram ni mengharamkan? Kerana apabila kita sebelum kita memakai atau menjatuhkan niat haji atau umrah, kita boleh pakai minyak wangi, boleh potong kuku, boleh potong rambut, suami isteri boleh bersama. Tapi bila sudah aku jatuh niat haji atau aku jatuh niat umrah, haram dia potong kuku, haram potong rambut, haram pakai minyak wangi, haram campur suami isteri. Semua yang halal sudah jadi haram. Sebab tu namanya ihram, mengharamkan. Macam kita solat juga. Bila kita solat, kita angkat takbir pertama. Takbir pertama Allah, itu takbir apa? Takbiratul ihram. Kenapa takbir ihram? Kerana takbir mengharamkan. Sebelum kita solat, kita boleh minum, boleh makan, boleh berjalan, boleh bercakap. Tapi bila kita dah angkat takbir Allahu Akbar, haram, tak boleh bercakap, tak boleh makan minum, tak boleh berjalan. Kita makan minum, kita bercakap, batal solat kita. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, arti makna ihram. Jadi sekali lagi, apa makna ihram? Ihram tu dari segi hukum ialah menjatuhkan niat haji atau niat umrah. Itu makna ihram. Jadi kalau orang tanya, awak dah ihram, maknanya apa? Awak dah jatuh niat dan jatuh niat haji atau niat umrah. Itulah dia tuan-tuan. Jadi orang yang nak ihram ni, orang lelaki atau perempuan ini, maka sebelum dia jatuh niat, maka ada adab-adab sebelum berihram. Ya, macam kita nak solat, kita ada adab-adabnya. Apakah adab-adabnya? Yang pertama ialah pembersihan diri. Memanglah bersihkan diri ini memang dianjurkan oleh agama Islam kita. An-nazafa minal iman. Pembersihan itu daripada separuh pada keimanan. Jadi membersihkan diri itu seperti apa? Seperti pertama, memotong kuku.
Jadi potong kuku ini memang dianjurkan oleh Islam, bukan pasal kita nak pergi haji, pergi umrah, tapi memang itu adalah ajaran Islam kita. Jangan kita simpan kuku panjang-panjang lebih pada 40 hari. Jangan lebih pada 40 hari. Kalau boleh, tiap-tiap minggu kita potong. Atas 2 minggu sekali kita potong. Jangan kita tinggalkan lebih pada 40 hari. Kenapa? Kerana apabila kita tinggalkan lebih 40 hari, kuku kita ni panjang dan kotoran-kotoran duduk bawah dia. Nanti kita kalau ambil wuduk, kotoran dia menahan air daripada kena bawah kuku kita, tak sah wuduk kita. Itu satu. Keduanya juga bahaya. Kerana apabila kuku panjang ni, hanya yang namanya kuku panjang tu siapa? Haiwan. Haiwan ialah harimau singa. Dia nak makan mangsa dia tangkap tu, dia pakai apa? Pakai kuku dia. Kita alhamdulillah Allah bagi kita sudu, garpu, ada pisau boleh potong. Jadi tak perlu pakai kuku. Dan lebih-lebih bahaya kalau suami-suami ada isteri kuku panjang, silap hari bulan, kena cakar rimau, habis muka lelaki dia. Nampak tuan-tuan, bahaya tu. Albatul baiklah kita ke lelaki baik perempuan baik potong kuku. Tapi potong kuku ni ada cara-cara sunatnya. Kalau bagus kita pilih hari-hari yang terbaik. Hari apa yang terbaik? Pertama hari Senin. Siapa yang selalu potong kuku hari Senin, Allah jadikan dia ulama yang fadil, yang mulia. Alhamdulillah lah waktu kita belajar dulu, tok guru cakap macam tu, kita pun selalu potong kuku hari Senin. Alhamdulillah dapat berkatlah sikit-sikit. Siapa yang selalu potong kuku hari Khamis, maka akan Allah jadikan dia ulama sufi, ulama tasawuf. Dan siapa yang selalu potong kuku hari Jumaat, maka Allah akan angkat dia menjadi wali Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau tak jadi wali Allah, wali nikah pun jadilah. Itulah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah dia 3 hari kita pilih. Hari Senin, hari Khamis dan hari Jumaat. Nak potong kuku ni pilih 3 hari ni. Dan kalau kita potong kuku ni pula ada dia punya cara dia pula sunatnya. Pertama kita potong kuku jari yang paling mulia sekali. Dah 10 hari jari kita ni, yang paling mulia jari mana? Jari telunjuk. Bila kita baca asyhadu alla ilaha illallah, dia tunjuk. Jadi ini jari yang pertama kita potong kuku. Jari telunjuk yang kanan. Dan kemudian barulah ikuti jari tengah, jari manis dan anak jari yang kanan. Kemudian pergi pula anak jari yang tangan kiri, straight sampai ibu jari. Dan kemudian last sekali ibu jari kita tangan kanan, thumbs up. Itu dia tuan-tuan. Itu dia punya cara sunatnya. Jadi bila kita nak potong kuku, bismillah wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita potong kuku. Itu cara sunatnya potong kuku jari-jari tangan. Kalau jari-jari kaki, potong kukunya sunat daripada anak jari kaki kanan straight sampai ibu jari, straight sampai ibu jari kaki kiri, straight sampai anak jari kaki kiri, straight from right to the left. Itu sunatnya memotong kuku jari-jari kaki kita. Itu tuan-tuan dan puan-puan, amalkan. Mudah-mudahan dapat kita pahala potong kuku ikut sunnah Nabi kita Rasulullah SAW. Jadi itulah dia tuan-tuan. Yang pertama potong kuku. Yang keduanya memendekkan misai. Memendekkan misai. Jadi sunatlah ya kita orang lelaki khususnya. Sebab orang lelaki saja yang ada misai. Orang perempuan tak ada misai. Kalau orang perempuan ada misai, tok lelaki pun lari takut. Tapi orang lelaki saya ada misai. Jadi misai kita ni orang lelaki, jangan sampai kita tutup bibir kita. Kita makan, dia makan. Kita minum, dia minum. Geli, kotor. Ya? Kita kena potongkan, kita trimkan dia. Macam mana pendekkan dia? Macam misai saya. Pendek saja. Macam itulah. Adalah hal lain lagi. Ya? Macam tu. Jadi kita pendekkan misai kita. Sunat. Ya? Ini bukan kata nak pergi haji ke umrah. Ini tiap-tiap minggu hari Jumaat, kita nak solat Jumaat, kita pendekkan misai kita. Dan yang ketiganya, ialah mencabut bulu ketiak kita dan mencukur bulu kemaluan kita. Ini 2 perkara ini perlu kita lakukan. Jangan lebih daripada 40 hari. Bulu ketiak dan bulu kemaluan kita. Pernah satu masa Nabi SAW bertemu dengan Raja Iblis. Nabi bertanya, "Hei Iblis, di mana sarang-sarang setan-setan kau ni?" Maka jawab dia, "Sarang-sarang setan aku ialah di bulu ketiak dan bulu kemaluan yang tak dipotong, yang tak dicabut lebih daripada 40 hari. Nampak? Lebih 40 hari, setan bergantung macam Tarzan. Sebab tu susah nak bangun tahajud, terkejut saja. Susah nak ibadat, pasal setan dia tarik nanti.
Itu dia tuan-tuan. Jadi kita jangan biarkan kita bulu ketiak kita sampai kita kata panjang-panjang lebar macam mi pula. Geli. Ya, bini tengok pun tak selera ya. Itu kita kena buangkan dia. Jangan lebih pada 40 hari. Ini bukan kata kita nak pergi haji, pergi umrah. Kita sekarang ni pun kita di tanah air ini. Oh, ini sekarang aku dah cukup berapa hari bulan? Hari ini 13 hari bulan. Okey, 13 hari bulan Mac. Next appointment tambah lagi 40 hari. Okey, 23 hari bulan April pula. Kita akan masuk dalam kita punya diary kita supaya jangan kita terlupa. Itulah di tuan-tuan dan puan-puan. Perkara ini telah disebutkan oleh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi telah bersabda 5 perkara berupa fitrah. Fitrah itu kesucian, iaitu memotong bulu kemaluan, berkhitan, khitan tu sunat lah ya, memotong misai, mencabut bulu ketiak dan memotong kuku. Inilah Islam tuan ya, mengajar kita pada perkara kesucian, kebersihan. Dan begitulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita melebihkan daripada 40 hari. Dan demikianlah di tuan-tuan dan puan-puan, sunat daripada sunat lagi dalam sebelum kita nak masuk ihram ialah kita mandi sunat ihram. Mandi sunat ihram. Kita niatlah aku mandi sunat ihram kerana Allah. Jadi niat itu letak dalam hati ya. Jangan kita baca dalam bilik air, sebab bilik air itu kita campur dengan toilet kita, tempat buang air besar, buang air kecil, itu dilarang kita menyebut nama Allah. Jadi niat dalam hati saja, aku mandi sunat ihram kerana Allah. Jadi mandi sunat ihram ni baik lelaki atau perempuan disunatkannya sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada hadis, di antara yang termasuk sunnah ialah mandi bila hendak ihram dan ketika hendak memasuki kota Mekah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum nak buatkan haji atau umrah, Nabi mandi dulu. Itu namanya mandi sunat ihram. Habis ustaz, kita orang perempuan yang uzur macam mana nak mandi juga ke? Sebab orang perempuan uzur ni nanti dia mandi rambut dia gugur. Tapi dalam perkara ini Nabi SAW bersabda, innan nufasa wal haid taghtasilu. Perempuan yang nifas ni yang baru melahirkan anak, dan haid yang dalam uzur, hendaklah dia mandi lalu berihram dan mengerjakan semua upacara haji kecuali tawaf. Janganlah dilakukannya sehingga dia suci. Jadi makna sini tak ada exceptional, tak ada pengecualian. Orang perempuan yang uzur, yang haid, dalam keadaan itu pun dia disunatkan mandi sunat ihram. Melainkan yang dia tak boleh buat tawaf. Dia boleh buat semua upacara orang haji buat. Orang haji pergi Arafah, pergi Muzdalifah, pergi melontar, semua dia boleh ikut. Tapi satu perkara, orang haji tawaf, dia tak boleh tawaf. Sebab dia masih uzur. Tunggu dulu. Nanti bila dah bersih, dah mandi, barulah dia boleh kerjakan tawaf. Itu untuk orang perempuan. Jadi tak kira lah orang perempuan uzur atau tak uzur, disunatkan mandi sunat ihram. Tapi kalau rambut dia gugur, macam mana ustaz? Kalau rambut dia gugur, dia kumpulkan rambut dia. Nanti apabila dia sudah bersih diri dia, dia pemandian dah besar, dia mandikan sekali rambut dia sama-sama. Tak payah tambah-tambah niat. Aku mandi ada besar kerana atas seluruh badanku kerana Allah. Kemudian lepas tu rambut dia pun dia ambil yang rambut gugur tu dia disimpan, dia pun mandi basahkan dia. Itu saja. Jadi itulah dia untuk orang perempuan ya. Orang lelaki tak ada apa-apa ya, masalah tu tak timbul. Jadi itulah dia tuan-tuan, sunat mandi sunat ihram. Jadi kalau kita lihat daripada ibadat haji dan umrah ni, dia mengajar kita kebersihan dengan mandi, dengan berwuduk sebagainya. Apa hikmahnya kebersihan dan mandi sebelum ihram? Memanglah itu satu acara perkara yang disunatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tak mencukupi hanya zahir saja kita bersihkan diri. Kita pun kena bersihkan yang dalam hati kita. Yang zahir ini sebagai simbol, sebagai isyarat, sebagai petanda. Oi, bukan zahir kau saja, badan kau nak bersihkan. Hati tu lagi kau patut bersihkan. Kenapa? Itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kamu dan harta kamu, tapi Allah melihat hati kamu dan amalan kamu. Kita muka cantik, Allah tak pandang pun. Kita punya kekayaan, duit banyak, Allah tak pandang pun. Semua tu Allah yang jadikan. Yang Allah pandang ialah hati kita, amalan kita.
Ini yang perlu kita bersihkan. Kita pakai baju cantik, pakai kain ihram mahal. Kita pakai sabun mahal. Wah, nak mandi bersih-bersih. Tapi dalam masih berkarat, masih kotor lagi. Allah tak pandang kita punya kecantikan kita, harta kita. Sebab itulah di sini satu guru namanya Syekh Shibli rahmatullah alaih. Dia datang ziarah kepada murid dia yang baru balik haji. Dia pun tanyalah pada murid dia. Syekh pun berkata, adakah kamu mencuci diri kamu dengan bermandi dan berwuduk? Maka murid dia jawab, ya, saya ada cucikan diri saya dengan cara demikian. Maka gurunya tanya lagi, pada ketika itu, adakah kamu juga menjadi suci daripada semua dosa-dosa dan kesalahan? Jawab muridnya, macam tu saya tak boleh nak cakap lah. Maka kata gurunya, kalau macam tu, kamu belum lagi mensucikan diri kamu. Jadi maksudnya apa ni Ustaz? Maksudnya selain daripada kita bersihkan diri kita mandi, berwuduk, kita pun bersihkan hati kita. Nak kena cuci hati kita. Macam mana nak cuci hati? Cuci hati itu dengan istighfar, dengan astagfirullah, dengan kita berselawat, berzikir. Itu sebab kita punya kursus dimulakan dengan istighfar, dengan selawat. Kenapa? Sebab nak cuci hati kita. Orang kata, Ustaz ni mula kursus ni zikir aja lah. Allah, nantilah lambat-lambat sikit aku datang. Jawapan kita, zikir ini antara daripada kursus. Kita belajar, kita cukup bagus. Tawaf saya semua bagus. Tapi hati kita masih berkarat lagi, masih banyak dosa. Allah tak pandang kita ibadat kita. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Sebab tu satu masa satu orang guru bernama Tok Kenali. Tok Kenali ini seorang wali Allah dan ulama Kelantan yang pertama yang membuka sistem pelajaran pondok. Pelajaran pondok madrasah lah di Kelantan. Jadi anak murid dia jemputlah dia ke rumah. Tok guru ni pun pakailah baju cantik, baju bersih. Jalan tepi sawah ladang. Kemudian dengan sengaja pula Tok guru jatuhkan diri dia kat sawah ladang. Kemudian dia pun kata pada murid-murid lain, pergilah bagi tahu pada tuan rumah, aku tak jadi datang, baju dah kotor dah. Kemudian kawan-kawan dia pun pergilah sampai rumah tuan rumah. Tuan rumah tanya, mana Tok guru? Tok guru tadi pelik lah, dia pakai baju cantik. Kemudian jalan tepi sawah, dia jatuhkan diri dia. Kemudian dia kata baju dah kotor, dia tak boleh datang. Murid ini, yang tuan rumah ni, dia faham. Itu isyarat. Apa guna baju cantik kalau dalam masih kotor lagi? Allah, menangis tuan rumah tu, dia tahu. Nampak tuan-tuan, macam itulah juga. Kita kadang-kala, wah baju aku cantik lah. Wah ni baju mahal ni, kain mahal ni. Tapi dalam ni macam mana dalam? Dalam ni yang Allah Ta'ala telik pandang pada kita. Kita pakai baju cantik, nanti orang tengok aku baju aku ronyok lah. Nanti orang tengok aku baju aku ni baju semalam lah. Kita bimbang orang tengok, tapi kita tak bimbang yang Allah Ta'ala perhatikan hati kita 24 jam. Yang orang tengok baju kita baju semalam ke hari ni ke, bukan semua orang. Kalau tengok pun 1 minit pun tak sampai lalu saja. Tapi itu yang kita bimbang, kita takut. Tapi yang dalam hati kita, yang Allah pandang 24 jam, kita tak ada rasa apa pun. Hati kita kotornya penuh dengan dosa. Sebab itulah kita minta ampun. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah. Minal khataya. Ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Rahman. Dengan barakat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebab tu kita kena istighfar, bukan hari nak belayar, pergi haji, pergi umrah baru nak bersihkan hati. Tidak. Dari sekarang ni kita kena bersihkan hati kita. Paling-paling tidak istighfar astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pagi 100, malam atau petang 100 kali. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah kulla yaumin mi'ata marrah. Demi Allah, tiap-tiap hari aku istighfar pada Allah 100 kali. Kita tanya balik diri kita, apa dosa yang Nabi buat? Nabi tak ada dosa, maksum. Tapi 100 kali Nabi istighfar. Menunjukkan kita ni jangan cakap 100, 1000 kali pun tak cukup. Tapi kita kena amalkan istighfar. Pagi, petang istighfar. Sambil-sambil jalan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan ni, kita jadikan dia amalan kita. Itulah sunat yang pertama, kita membersihkan diri. Sunat yang kedua, kita mandi. Sunat yang ketiga sebelum ihram, adabnya ialah memakai kain ihram. Jadi kita pakai kain ihram.
Jadi pakai kain ihram ni kalau sekiranya pegawai tengok kan kalau ada kain ihram. Jadi kain ihram ni untuk orang lelaki dia hanya 2 helai kain yang tak berjahit saja ya. Itu kain ihram orang lelaki ya. Jadi kalau untuk orang lelaki kita tunjukkan cara praktikalnya. Kita tunjukkan cara praktikalnya macam mana. Jadi kita ambil kain ihram tu, kita letak pada belakang kita dan kemudian kita temukan 2 hujung dia. Kemudian kita tarik ke kanan. Tarik ke kanan, kita pegang kat pinggang kanan kita. Kemudian lipat masuk ke kiri. Kemudian pegang pinggang kiri kita, kemudian lipat masuk ke kanan. Macam tu. Dan kemudian kita gulungkan dia. Jadi kalau sekiranya ada tali pinggang, baguslah pakai tali pinggang ya. Sebab kalau tak ada tali pinggang, takut nanti dia terlepas dunia kiamat tuan-tuan. Jadi pakai tali pinggang. Kalau sekiranya dia pakai tali pinggang, dia nak mantap kan. Jadi kalau dia nak bukakan dia punya gulung dia tu, dia boleh tutupkan tali pinggang dia. Jadi tak nampaklah duit dia dalam tali pinggang tu. Itu cara pakai kain dia. Kemudian cara pakai baju dia. Baju dia pakai tu, dia letakkan daripada di belakang 2 bau dia. Letak dia belakang 2 bau dia. Kemudian dia belah kiri tu pendek daripada yang kanan. Kanan tu panjang. Kiri pendek kenapa? Sebab kiri ni hanya selit kat pinggang kanan saja. Kiri ni selit kat pinggang kanan. Kemudian yang belah kanan tu atas bau, dia selimpang ke atas bawah kiri dia. Selimpang atas bawah kiri dia. Kemudian dia gulungkanlah sikit kat belakang tengkuk dia tu supaya tak mudah terjatuh. Itu cara dia tuan-tuan. Itulah pakai kain ihram lelaki. Kalau dia nak tawaf, dia buka bau kanan. Macam mana buka bau kanan? Dia letakkan bawah ketiak kanan. Kemudian dia terbuka. Itu untuk dia nak tawaf dengan sa'i saja. Terima kasih. Okey, itu caranya memakai kain ihram orang lelaki. Dan kalau sekiranya orang lelaki, dia 2 helai kain. 2 helai kain yang tak berjahit. Kain sarung iaitu tutup aurat dan kemudian kain yang di atas tutup badan. Yang kain sarung tutup aurat tu tutuplah antara pusat dan lutut. Dan jangan kita kata sampai labuh tutup bawah buku lali. Bawah buku lali. Ya, bawah buku lali ini Nabi sabda, ma tahtal ka'baini finnar. Pakaian lelaki yang di bawah mata kaki itu maka tuannya dalam neraka. Maknanya kita kalau pakai kain ihram tu jangan sampai tutup buku lali kita ya. Itu seorang sombong. Tapi kalau terturun tak sengaja tak apalah. Itu caranya. Jadi dan demikian juga orang lelaki dia kena tutup aurat dia. Aurat dia mana? Antara sebagaimana sabda Nabi, ma baina surrati warrukbati auratun. Apa yang ada di antara pusat dan kedua lututnya adalah aurat. Aurat tu mana wajib tutup. Tak boleh dibiar terbuka. Walaupun kita dalam rumah, depan mak, depan abang, depan kakak, tak boleh. Yang boleh melihat aurat kita lelaki ini ialah hanya isteri dia sahaja yang boleh lihat. Selain pada isteri dia, semua orang haram melihatnya. Ustaz kita kat rumah dia beradik lah, mak bapak kita pun tak boleh. Jadi kita kat rumah orang lelaki jangan pakai seluar pendek tuan-tuan. Ya? Haram hukumnya. Jadi antara pusat dan lutut. Jadi kain ihram kita letakkan atas pusat. Jangan bawah pusat. Ya? Dan jangan ke atas pada lutut. Kena tutupkan lutut kita tu. Itu hukumnya aurat lelaki. Jadi kalau sekiranya badan dia, badan ni kita dah tunjukkan tadi cara tutup badan dia. Ya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah SAW berangkat dari Madinah setelah baginda menyikat rambutnya dan memakai minyak harum serta memakai kain sarung dan sehelai kain selubung beliau dan sahabat-sahabatnya. Jadi 2 helai kain saja Nabi pakai. 2 helai kain yang tak berjahit. Maksud tak berjahit ni tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah maksud tak berjahit langsung, tapi maksudnya tidak bertemu 2 hujung dan kita jahitkan dia dan kemudian anggota kita duduk kat tengah-tengah. Itu yang tak boleh. Macam pakaian kita sekarang. Macam sekarang. Ni anggota saya duduk kat tengah-tengah, saya punya kain saya. Ini berjahit. Macam tu juga kita pakai baju, macam tu juga kita pakai seluar. Ini tu semua kain yang berjahit. Kalau sekira kain ihram kita, dia koyak, kita jahitkan dia. Tak apa. Itu ustaz ni kain berjahit. Betul, tapi bukan dia bercantum, yang tak boleh bercantum. Ataupun kain hujung ihram kita tu berambu-rambu, benang-benang terkeluar. Kita jahitkan dia supaya jangan keluar rambu-rambu dia. Boleh. Ustaz ni berjahit. Tak apa, yang tak boleh ialah
tak boleh bercantum, kemudian anggota kita duduk kat tengah-tengah. Itu yang dilarang dalam pakaian orang lelaki dalam ihram. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah cara pakaian lelaki dalam ihram. Ada pun orang perempuan dalam ihram dia sangat-sangat mudah ya. Orang perempuan dalam ihram tu dia tak ada banyak pantang larang. Dia boleh pakai baju Melayu, boleh pakai baju Tionghoa, boleh pakai baju Punjabi, boleh pakai baju apa pun, tapi dia tak boleh menutup muka. Jadi dilarang orang perempuan menutup muka. Jadi kalau sekiranya dia tutup muka tu dia kena buka lah dalam masa ihram dia buka muka dia. Dan dia tak boleh bersarung tangan. Jadi kalau dalam ihram dia tak boleh pakai sarung tangan. Jadi ini dua perkara yang dilarang untuk orang perempuan. Yang selain pada itu tak ada apa-apa. Pakailah baju apa pun tak apa. Tapi syaratnya baju-baju itu mestilah baju yang memenuhi syariat Islam. Kalaulah ada wanita dia tu wanita niqab. Niqab tu apa? Dia pakai tutup muka. Macam mana ustaz dia dalam ihram ni? Dia letakkan topi spot atas kepala dia. Kemudian dia laburkan kain tudung dia. Sekira-kira tidak terkena kepada wajah dia. Macam itulah caranya. Kalau sekiranya dia perempuan niqab lah pakai tutup muka. Sebab masalah hukum tutup muka ni orang perempuan ni ada dua pendapat juga dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ada kata wajib, ada kata tak wajib. Jadi situ ada khilaf ulama'. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Orang perempuan dia bebas tetapi pakaian dia mestilah pakaian yang menutupi syariat Islam. Macam mana pakaian wanita dalam syariat Islam? Yang pertama, wajib menutup aurat. Seluruh tubuh badan melainkan muka dan dua tapak tangan. Jadi satu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi radhiyallahu anha. Jadi di sisi Siti Aisyah ada kakak dia nama Asma. Kakak Siti Aisyah nama dia Asma. Asma pakai baju agak jarang, tipis jarang, nampak warna kulit. Nabi SAW pun palingkan wajah tak mau tengok kakak ipar dia. Dan Nabi pun bersabda, Ya Asma, innal mar'ata iza balagatil mahid, fala yaslu an yura mina syai'un illa hadha wa hadha. Wa asyara ila kaffaihi wa wajhi. Wahai Asma, sesungguhnya perempuan itu apabila sudah sampai masa haid, baligh, maka tidak boleh dilihat daripada tubuh badannya sesuatu pun melainkan ini dan ini. Sambil Nabi menunjukkan tapak tangannya dan mukanya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW beritahu bila perempuan sudah haid, sudah baligh, maka dia sudah datang hukum halal dan haram. Kalau dia belum baligh, dia tak datang hukum halal haram lagi. Jadi kalau sudah baligh, dia jadi haram, tak boleh dilihat pada tubuh badannya melainkan wajah dan dua tapak tangan. Yang muka yang dikatakan muka tu ialah wajah yang di waktu kita basuh, waktu kita berwuduk. Jadi waktu kita berwuduk, orang perempuan baik, orang lelaki baik, kita basuh kat mana? Kita basuh muka kita daripada kita punya hujung anak rambut kita di dahi kita sampai bawah dagu kita. Daripada telinga kanan kita sampai telinga kiri kita. Ini semua kawasan namanya wajah. Jadi kawasan inilah yang boleh dilihat oleh orang lelaki kepada wanita dalam masa ihram, dan juga waktu wanita itu solat dia boleh buka ni, dan dia bila keluar rumah pun dia boleh buka wajah dia. Jadi selain pada wajah, rambut dia, telinga dia dan juga bawah dagu dia kena tutup. Jadi kadang-kadang wanita bila solat dia kena perhatikan dia punya kain telekong dia kena tarik sampai bawah dagu dia. Jangan kat tengah-tengah leher. Tengah-tengah leher maknanya nampak dia punya dagu dia bawah ni, ini sudah kira aurat. Ya, orang perempuannya harap mengambil perhatian ya. Jadi dia kena tarik telekong dia sampai ke bawah dagu dia, tutupkan bawah dagu dia. Sebab selain daripada bawah dagu dia, selebih semuanya aurat. Begitu juga tangan dia. Yang diboleh lihat pada tangan dia ialah tapak tangan. Tapak tangan dan juga belakang tapak tangan, iaitu sampai pergelangan tangan. Jadi baju dia mesti sampai hujung lengan dia. Mesti tutup sampai hujung lengan dia. Kalau nampak terturun kain dia, nampak lengan dia, maka ini sudah kira nampak aurat. Nampak aurat tu hukumnya haram. Ya. Dalam riwayat hadis waktu Nabi SAW pergi Isra' Mi'raj, orang perempuan digantungkan rambut dia atas api neraka. Kenapa? Sebab dia mendedahkan rambut dia depan lelaki yang halal nikah. Ya, gimana? Orang perempuan dia keluar rumah, ataupun di rumah dia ada tetamu suami dia datang, tapi dia tidak tutup rambut dia besok nanti digantung atas api neraka. Satu lay rambut dia yang dia dedahkan nampak orang lelaki, dia akan digantung atas api neraka 70 tahun. Atas rambut dan kepala ni ada beberapa ratus ribu helai rambut.
Tak tahulah berapa lama nak kena gantung. Nauzubillah min zalik. Minta Allah lindungkan kita. Habis ustaz dulu kita tak tahulah hukum ni. Tak apalah, kita taubat pada Allah, kita minta ampun. Tapi kita waspadalah, jangan kita buat lagi. Begitulah kita dalam nak pergi solat, orang perempuan nak solat, pastikan rambut dia semua tutup. Hanya boleh buka muka dia dan dua tapak tangan dia. Dan begitu juga kalau dia nak pergi haji atau umrah. Sebab bila kita pergi haji atau umrah ni orang ramai. Lelaki-lelaki banyak yang kita kenal, tak kenal. Jadi semua kita kena jagalah aurat kita. Selain daripada menjaga aurat tu, antara aurat orang perempuan ialah kaki dia. Ini kaki ni kadang-kadang orang perempuan tak jaga. Ya, di dalam sembahyang, dia kena pakai stokin. Stokin dia tu mestilah tak nampak warna kulit. Kalau nampak warna kulit, maka tak sah dia punya solat dia. Macam tu juga dia dalam ihram, dia kena tutup pakai stokin yang tak nampak warna kulit. Kalau sekiranya stokin dia berlubang, dia kena pakailah stokin yang baik. Ya, kalau stokin selai tu nampak warna kulit, dia kena pakai double atau ambil stokin yang tebal sikit. Jadi kalau dia keluar rumah, daripada rumah nak pergi masjid, nak pergi kerja, dia kena pakai stokin. Kau ni demam ke pakai stokin? Ini bukan masalah demam. Ini adalah hukum agama. Ya. Jadi itu kita orang perempuan jaga. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki kita adalah aurat, melainkan muka dan dua tapak tangan. Dan demikian juga orang perempuan dalam masa dia berpakaian itu, maka baik sekali wanita itu mengenakan butang di hujung lengan tangannya. Hujung lengan tangan macam mana? Ni lengan tangan. Kita letakkan kita buat sendirilah butang atau klip. Kita buatkan. Jadi apabila kita dalam tawaf, kita lambai Hajar Aswad, bismillah Allahu Akbar. Kalau sekiranya tak ada klip, dia terturun nampak lengan kita. Ini nampak aurat. Jadi kita tawaf kita batal, rosak. Macam mana ustaz? Kita kena pakaikan klip dia. Kita buat sendirilah, jahitkan dia. Ataupun kita pakai wristband. Wristband tu sarung pergelangan tangan. Macam stokin jugalah. Sarung pergelangan tangan. Jadi bila kain kita terturun, lengan kain terturun, masih tertutup aurat kita kerana ada pakai wristband. Ini semua perlu diambil perhatian kaum ibu, ya. Baik kita untuk ibadat tawaf ataupun umrah atau haji ataupun untuk solat kita. Kalau solat kita pakai baju Melayu boleh. Ustaz boleh pakai baju Melayu? Boleh. Asalkan tutup aurat semua sampai ke hujung pergelangan tangan kita. Tapi jangan terturun, jangan terbuka. Itu hukum dia, ya. Dan begitulah orang perempuan bila dia berpakaian, hendaklah pakaian itu tidak menampakkan bentuk tubuh badan. Jangan nampak bentuk tubuh badan. Macam mana jangan nampak tubuh badan? Jangan yang ketat. Jangan ketat, nampak bentuk dada dia, nampak bentuk punggung dia. Nanti dia berjalan, orang lelaki tengok kiri kanan. Hai, orang lelaki jatuh longkang nanti. Bahaya pula, kesian. Jadi tak boleh. Sebab dalam hadis Nabi sebut, bila orang perempuan berjalan, syaitan duduk belakang dia. Tengok aku, mari tengok aku. Syaitan tarik orang lelaki, tengok. Itu syaitannya, itu kerja syaitan lah tu. Sebab tu orang lelaki bila jalan, jangan jalan belakang perempuan. Kalau jalan belakang perempuan, alihkan pandangan dia, jangan tengok ke depan. Macam itulah dia. Sebab tu kalau orang perempuan jalan di depan, ni syaitan datang kat dada dia. Tengok aku. Sebab tu kita orang lelaki tengok orang perempuan, sekali pandang, terus pandang yang lain. Jangan tengok pandang terus. Dari mata turun ke hati. Lain cerita pula nanti. Jadi itulah tuan-tuan, ya. Dan begitulah dia dalam hadis Nabi juga dilarang kita orang perempuan daripada menyerupai pakaian lelaki. Jangan dia pakai baju ketat-ketat macam orang lelaki. Baju t-shirt ataupun seluar jean. Sekarang jean dah mengamuk. Dan seluar dia pun manusia pakai juga. Semua manusia nak pakai seluar jean. Maaf tuan-tuan, kita cakap je lah, ya. Tapi itulah dia. Jadi di sini Nabi SAW melarang orang-orang lelaki sama macam perempuan, perempuan sama macam lelaki. Dalam hadis Nabi sabda, la'anallahu mutashabbihat minan nisa birrijal wal mutashabbihina minar rijal bin nisa. Allah melaknat wanita-wanita yang menyerupai lelaki dan lelaki-lelaki yang menyerupai wanita. Nampak? Kita orang lelaki nak pakai baju perempuan. Kita orang perempuan nak pakai baju lelaki. Kena laknat. Itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ni sekarang sudah jadi trend pula. Sekarang ni sudah ada satu persatuan yang nak menggalakkan orang lelaki pun boleh kahwin dengan lelaki. Ni apa cerita ni tuan-tuan? Ni dah lebih daripada haiwan. Teruk lagi daripada haiwan. Haiwan ni anjing jantan dia tak kahwin anjing jantan tuan-tuan. Dia kahwin anjing betina. Ini sekarang manusia jantan nak kahwin manusia jantan.
dan lebih dahsyat daripada anjing lagi. Na'udzubillah min zalik. Ini kerja siapa tuan-tuan? Ini kerja kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut ini adalah kaum yang pertama dalam dunia yang melakukan homoseks. Apa tu homoseks? Dia jantan kahwin dengan jantan. Apa jadi Allah Ta'ala perintahkan malaikat angkat kampung dia daripada dalam bumi, angkat tinggi sampai langit pertama, kemudian terbalikkan dia pula, hempapkan mereka ke bawah. Dan itulah sekarang jadi Dead Sea. Dead Sea kat mana tu Ustaz? Dekat Jordan. Antara Jordan dengan Palestin. Itulah laut mati orang panggil. Itulah cerita dia. Jadi dalam hukum agama, dalam masalah ini, sisi ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, keempat-empat imam mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, maka wanita ataupun lelaki yang melakukan homoseks dibawa pergi naik tingkat paling tinggi sekali, kemudian ditolakkan dia, kemudian dilontarkan batu atas dia. Kenapa? Seperti mana Allah Ta'ala lakukan. Allah Ta'ala angkat, kemudian terbalikkan dia, hempapkan dia dengan kampung dia atas kepala dia. Itulah hukuman orang yang melakukan homoseks. Paling hina sekali, paling dikeji oleh Allah Ta'ala. Lebih dahsyat daripada zina. Orang zina lebih-lebih dirotan ataupun direjam. Tapi ini diangkat, diterbalikkan dia. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu waspadalah tuan-tuan dan puan-puannya, anak isteri kita, adik-beradik kita, jagalah mereka. Jangan sampai mereka ini terkena dengan penyakit-penyakit yang seperti nak jantan nak jadi betina, betina nak jadi jantan. Ini semua perkara yang dilarang dan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Itulah dia pakaian yang kita katakan pakaian muslimah, bukan kata dalam ihram, setiap masa. Setiap masa dia dalam pakaian yang seperti yang telah kita sebutkan tadi. Apakah hikmah kita berpakaian ihram? Kita lihat orang berpakaian ihram semua putih. Ya, baik lelaki, baik perempuan. Tidak ada pakaian yang cantik, tak ada pakaian yang lebih dari yang lain. Raja ke, sultan ke, pakainya sehelai sepinggang juga. Tak boleh nak pakai baju mahal-mahal. Tak boleh pakai kasut mahal-mahal. Tak ada. Pakai selipar juga. Allah nak bagi tahu pada kita, kau punya raja, kau punya pangkat, semua kau tinggalkan. Tak ada. Aku tak mau tengok kau punya kekayaan. Aku nak kau datang seperti seorang hamba. Datang pakai sehelai sepinggang, macam mayat. Mayat apa dia pakai? Kain kapan saja. Masuk dalam kubur dia, semua baju almari dia mahal-mahal semua tinggal kat rumah dia. Yang dia pakai hanya kain kapan saja, kain putih, baliklah kepada Allah. Macam mana kita baby, waktu kita dalam masa kita dilahirkan oleh ibu kita, hanya dibungkuskan dengan kain lampin saja. Dan itulah kita, akhirnya kita pakai kain ihram, dan itulah kita, akhirnya kita pakai kain kafan, masukkan lubang kubur kita. Allah Ta'ala nak beritahu pada kita, inna hadhi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya umat ini umat yang satu. Tak ada beza-beza. Tak ada kaya, tak ada miskin. Tak ada darjat tinggi, darjat rendah. Semua satu saja di sisi Allah. Yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Bukan kerana darjat dia, bukan kerana nama dia, bukan kerana harta dia, tapi kerana takwa dia kepada Allah Ta'ala. Dan semua kita akan balik pada Allah. Hari ini kita pakailah baju paling cantik. Besok jangan lupa kita akan pakai kain kapan. Hari ini kita duduklah rumah paling hebat. Tapi jangan lupa besok kita punya rumah ialah 6 kaki tanah bawah bumi. Hari ini kita pakailah kereta paling cantik. Tapi jangan lupa besok nanti kita akan pakai hanya van jenazah saja. Bawa kita ke kubur. Hari ini panggillah nama kita Sir, Tuan, Cik. Panggillah dengan nama hebat-hebat. Tapi jangan lupa besok nanti di akhir sekali orang panggil kita, bawa mayat itu, mandikan mayat itu, bawa jenazah itu. Nama kita pun dah tak sebut lagi dah. Tuan, Sir, Cik, semua dah tak ada dah. Nama kita tukar menjadi mayat, jenazah. Itulah nama kita. Itulah Allah firmankan, kama bada'akum ta'udun. Sebagaimana Allah menciptakan kamu, hari kamu keluar pada ke ibu kamu, begitulah kamu akan pulang kepada Allah. Kita datang ke dunia 1 sen duit kita tak bawa. Kita balik ke alam kubur kita pun 1 sen duit pun kita tak bawa. Duit kita juta-juta dalam bank, hanya tinggal dalam bank saja. Tapi kita tak bawa apa. 1 sen pun tak kita genggam balik ke kubur kita. Yang kita bawa hanya amalan kita. Allahu Akbar. Itulah akhir kita tuan-tuan dan puan-puan. Semua kita akan pergi ke situ. Mak bapak kita, datuk nenek kita dah pergi dah. Adik-beradik kita setengah-setengah ini pun dah pergi dah.
Dan kita cuma tunggu queue number kita saja. Kita pun tak tahu bila. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin tahun depan, Allahu alam. Kita hanya menantikan masa dipanggil itu saja. Tapi apakah persediaan kita? Jadi ibadat haji dan umrah ini sebenarnya dia memberikan kita keinsafan, kesedaran untuk persiapan kita balik kepada Allah. Sebab tu bila kita menyahut panggilan Allah lepas kita jatuh niat, apa kita baca? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku menyahut panggilanmu. Itulah kita menyahut panggilan Allah. Kita pun akan balik. Malaikat maut datang, kau punya masa dah habis. Kau kena balik pada Allah. Kita pun kata, ya Allah, aku terima panggilanmu ya Allah. Inilah dia, kita pun akan terima panggilan Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam husnul khatimah. Janganlah kau matikan kami dalam su'ul khatimah. Matikanlah kami dengan iman, dengan Islam. Jadikanlah kalimat terakhir kami dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka guru yang bernama Syekh Shibli rahmatullah alaih, dia tanyalah kepada murid dia. Apa dia tanya? Dia kata, pada ketika kau memakai ihram, adakah kau menanggalkan pakaianmu? Yalah, masa kita nak tukar kain ihram kan, kita bukalah baju lama kita pakai kain ihram yang baru. Maka kata murid dia, adalah aku buat macam tu. Maka kata gurunya, pada ketika itu adakah kamu berjanji menanggalkan segalanya daripada kamu melainkan Allah Ta'ala? Alamak, apa ni? Menanggalkan segala yang lain selain daripada Allah. Sekarang ni tuan-tuan, kita ni banyak sangat bergantung kepada selain Allah. Kita bergantung pada ini member aku boleh tolong, ini doktor boleh sembuhkan aku, ini obat ini boleh obatkan aku, ini kawan yang boleh tolong aku, ini datuk, ini menteri, ini manager aku, ini bos aku boleh bantu aku. Kita punya pergantungan semua pada makhluk. Mana pergantungan kita pada Allah? Nampak tuan-tuan, kita sudah hilang pergantungan kita pada Allah. Sebab itu di sini bila kita tanggalkan pakaian kita, bukan pakaian ini saja yang zahir. Tanggalkan semua pergantungan kita. Kita tak ada gantung pada sesiapa pun. Kita hanya bergantung kepada Allah. Sebab itu bila kita keluar rumah, kita baca apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah, aku berserah diriku kepada Allah. Serah pada Allah. Pergantungan kita pada Allah. Tak ada pergantungan, ini obat. Obat tak boleh menyembuhkan aku. Aku hanya ambil obat sebagai sebab saja, sebagai adat saja, tapi bukan obat yang menyembuhkan aku. Ini aku mengambil kawan aku, bukan dia boleh tolong aku. Yang boleh tolong aku hanya Allah Ta'ala saja. Kawan ini sebagai membantu saja, tapi yang menyelamatkan aku ialah Allah Ta'ala. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita tanggalkan semua kita punya pergantungan. Hari ini manusia bergantung kepada obat, manusia bergantung kepada vaksin, manusia bergantung pada segala-galanya, tapi manusia lupa nak bergantung kepada Allah. Sebab itulah masalah penyakit ni, penyakit masih tetap penyakit. Kenapa? Sebab yang datangkan penyakit siapa? Allah Ta'ala. Yang mengangkatkan penyakit siapa? Allah Ta'ala juga. Tapi kita sadar pada itu, oh ini bagus, ini profesor, ini doktor ni. Tapi kita lupa kepada Allah Ta'ala. Dialah yang maha mengobati semua segala-galanya. Allahu Akbar. Jadi apabila ditanyakan kepada muridnya itu, muridnya jawab, tidak pula, saya tak buat macam tu. Maka kata gurunya, kalau macam tu, engkau belum lagi menanggalkan pakaian kamu. Kau masih lagi pakai lama. Walaupun baju dah cantik. Ini kain ihram Ustaz, saya beli $100. Itu cantik saja. Tapi kau masih lagi bergantung kepada selain pada Allah. Itulah dia tuan-tuan. Allahu Akbar. Ya begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, disunatkan bagi kita yang dalam ihram pakai yang putih. Memang Nabi SAW suka pakai putih. Dan Nabi pun suruh kita pakai putih dan jadikan kain kapan kita pun warna putih. Sebab tu Ustaz T.M. Fauzi pun suka pakai warna putih. Nampak kan? Jadi itulah sunat tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi warna putih ni melambangkan kebersihan dan kesucian. Jadi sunat orang lelaki, baik orang perempuan, dalam ihram dia pakai warna putih. Dan demikian juga dibolehkan kita lelaki atau perempuan pakai jam, pakai cincin, pakai cermin mata. Walaupun cermin mata tu ada tali kat belakang dia, dibolehkan. Ustaz, ini ada tali. Ustaz, ni jam ni dia keliling kita punya tangan kita. Itu bukan pakaian, itu keperluan. Berbeza pakaian dengan keperluan. Pakaian tu apa yang kita pakai 24 jam. Itu pakaian. Tapi keperluan ni bila kita perlu nak pakai jam, nak tengok time, kita pakai cermin mata pasal kita nak tengok, nak baca buku dan sebagainya. Itulah dia tuan-tuan. Dan pakai cincin itu sebagai perhiasan. Ya.
Dan kalaulah kita orang yang pergi umrah atau pergi haji, dalam masa ihram kita dilarang memakai pakaian yang berjahit, orang lelaki lah. Tetapi orang ni ada yang terlupa. Macam mana hukum orang terlupa ni Ustaz? Alamak, bila dia dengar syarahan Ustaz kat Mekah, orang dalam ihram tak boleh pakai seluar dalam, tak boleh pakai singlet. Alamak, aku ni dalam ihram aku tapi dalam seluar dalam tak tanggal lagi. Habis nak buat macam mana? Jadi orang yang macam ini dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, cepat-cepatlah dia pergi tanggalkan dia punya seluar dalam dia atau kain baju dalam dia tu supaya jangan dia melakukan perkara yang haram tapi tak berdosa. Tak berdosa. Kenapa? Sabda Nabi SAW, rufi'an ummatil khata wa nisyan. Diangkat dari umatku tak dikira berdosa, perkara tersilap dan yang terlupa. Dia tersilap, dia tak sengaja, dia terlupa, dimaafkan ya. Dan begitulah kita dah katakan tadi, adab kita sebelum ihram. Pertama, kita bersihkan diri dengan 4 perkara tadi. Potong kuku, potong misai, ya sebagainya. Dan yang keduanya ialah mandi. Mandi sudah ihram. Yang ketiganya, memakai kain ihram. Yang keempatnya ialah kita memakai wangi-wangian. Sunat bagi orang lelaki memakai wangi-wangian. Ya. Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia menceritakan, adalah aku memakaikan minyak wangi kepada Rasulullah SAW untuk berihram sebelum baginda berniat dan untuk tahallulnya sebelum dia tawaf. Jadi makna sini Siti Aisyah, dia tengok Nabi dah siap-siap dah mandi, dia pun pakaikan minyak wangi atas badan Nabi, atas kain ihram Nabi, pakai. Ustaz, kata orang dalam ihram tak boleh pakai minyak wangi. Itu kalau sudah jatuh niat. Kalau belum jatuh niat, hukumnya sunat. Boleh pakai minyak wangi. Itu dia tuan-tuan ya. Habis Ustaz, kalau kita dah pakai minyak wangi, nanti kita jatuh niat, nanti wangi ni masih lagi, wangi lagi ya. Habis macam mana? Itu wangi yang sudah dipakai sebelum niat, diharuskan walaupun berkekalan selepas jatuh niat. Tapi kalau lepas jatuh niat, nak ambil minyak wangi baru, nak sapu, itu tak boleh. Itu dilarang. Itu nanti kita bicara bab larangan dalam ihram. Jadi itu untuk orang lelaki sunat. Dia memakai minyak wangi pada badan dia dan pakaikan ihramnya. Tapi ini untuk lelaki. Untuk orang perempuan tak boleh pakai minyak wangi. Kenapa? Nanti dia jalan, nanti tu Arab, wangi, tengok. Sekali jatuh kat longkang kat depan, dah susah. Sebab tu tak boleh. Jadi orang perempuan kalau nak keluar rumah, jangan pakai wangi-wangian. Ya. Itu dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi bersabda, ayyuma imra'atin kharajat min baitiha muta'attirah liyajida min riha qaumun fahiya zaniyah. Sesiapa wanita yang keluar rumah dalam keadaan berwangi-wangian agar dicium oleh orang-orang, maka itulah wanita zina. Nampak tuan-tuan ya? Jadi setengah-setengah wanita dia pakai spray wangi dia jalan. Orang lelaki tengok pandang-pandang, tengok terlanggar tembok kat depan. Itu dilarang tuan-tuan ya. Tapi kalau sekiranya dia pakai minyak wangi itu sikit, umpamanya dia sekarang duduk dalam majlis ilmu, dia datang tadi penat, berpeluh-peluh dia, bau pun tengik sikit badan. Alamak, bau sikit badan aku ni. Ambil minyak wangi sikit, colikkan kat badan dia, supaya hilangkan bau badan dia. Tapi minyak wangi itu tak kuat lah. Sekira-kira 1 jam dia duduk, dia keluar pada masjid, dah tak bau wangi lagi. Tak apa, boleh. Itu sekadar dia sama-sama kaum wanita dia saja. Tetapi kalau dia berjalan tepi jalan dengan pakai wangi-wangian, itulah Nabi SAW mengatakan, itulah wanita zina. Na'udzubillah min zalik. Kerana maksud zina itu ialah membawa kepada perbuatan zina. Sebab asal zina ni apa dia? Asal zina itu mata. Mata melihat, kemudian lidah berbicara, kemudian tangan memegang, kaki pun berjalan. Itulah perbuatan yang akhirnya perbuatan zina. Na'udzubillah min zalik. Atau kita jagalah tuan-tuan. Tapi kalau wanita nak pakai minyak wangi banyak-banyak boleh. Kat mana? Dekat rumah. Dia tengok jam dia. Oh, ni sekarang suami aku nak balik ni. Lagi setengah jam ni. Dia pun siap-siap mandi minyak atas. Mandi. Minyak wangi semua. Suami nak balik. Lagi 1 kilometer nak sampai rumah. Wanginya rumah aku. Lagi 1 kilometer kau boleh cium. Lah rumah aku bau wangi. Ada bidadari dekat rumah. Sampai rumah. Habislah suami tak ingat lagi. Perempuan-perempuan tepi jalan semua. Ke MRT semua dah lupa. Sebab isteri dekat depan dia. Dengan cantik gambar wangi. Alhamdulillah. Beruntung suami macam tu. Ada bidadari dalam rumah dia. Jangan pula nanti suami balik. Yang isteri maaflah ya. Itulah baju goreng ikan. Itulah baju cuci kain baju. Itulah baju juga yang dah berbau. Disambut-sambut. Bang, masuk bang. Suami pun tengok tak selera.
teringat pula yang kat luar tu. Bahaya tuan-tuan. Ini zaman sekarang ni banyak godaan. Jadi kita sang isteri kena pandailah menggoda suami kita. Jangan biarkan suami kita tergoda dengan yang lain ya. Maaf tuan-tuan, ini bukan kursus rumah tangga. Ini cuma kita cakap ajalah ya. Itulah dia yang keempat, sunat memakai wangi-wangian. Dan sunat yang kelima ialah kita solat sunat ihram 2 rakaat. Solat sunat ihram tu sembayangnya ialah kita niat aku sembayang sunat ihram 2 rakaat kerana Allah. Kita baca pada Fatihah pertama, lepas tu kita baca Qul ya al-kafirun, rakaat kedua, lepas Fatihah baca Qul huwallahu ahad. Itulah sunatnya kita melakukan sembahyang sunat ihram. Itulah dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila Nabi kita nak buat umrah. Nabi kita pun sampai di Zulhulaifah. Zulhulaifah tu sekarang namanya Bir Ali. Nabi SAW melakukan solat sunat 2 rakaat, iaitu di Zulhulaifah, di Bir Ali, tempat orang Madinah menjatuhkan niat haji atau niat umrah ya. Jadi kita dalam masa kita melakukan solat sunat ihram ni, dia adalah solat sunat yang tak boleh dilakukan pada 5 waktu haram. Ustaz, 5 waktu haram? Ya, 5 waktu haram ni tak boleh kita lakukan solat sunat ihram. Apa 5 waktu haram tu? 5 waktu haram tu yang pertama ialah kita katakan selepas solat subuh hingga terbit matahari. Itu tak boleh. Dan ketika terbit matahari sehinggalah secara sempurna kira-kira 10 minit selepas syuruk. Lepas syuruk tu maknanya terbit matahari lah. Kalau kita tengok dalam jadual solat tuan-tuan, kita solat 5 waktu. Tapi dalam jadual solat dia ada tulis 6 waktu. 6 waktu tu waktu apa lagi? Dia tulis waktu syuruk. Syuruk tu apa? Terbit matahari. Terbit matahari tu bila matahari terbit saja, waktu subuh pun dah habis. Jadi kita dilarang, diharamkan sembahyang sunat ihram di waktu matahari terbit, tengah matahari terbit sampai dia komplit terbit. Kira-kira berapa minit? Kira-kira 10 minit. Jadi dalam tempoh 10 minit tu haram, tak boleh sembahyang sunat ihram. Dan kedua ketiganya tak boleh sembahyang sunat ihram ialah ketika zawal, iaitu matahari atas kepala. Kira-kira 10 minit sebelum masuk zuhur. Jadi waktu matahari atas kepala betul-betul bila sebelum zuhur 10 minit. Maka masa itu haram sembahyang sunat ihram. Dan yang keempatnya iaitu selepas solat fardu asar sehinggalah matahari terbenam. Dan yang kelimanya iaitu ketika terbenam matahari 10 minit sebelum maghrib. Jadi kalau kira-kira kita katakan iaitu matahari nak tenggelam. Matahari tenggelam makan masa 10 minit. Dalam masa 10 minit sebelum tenggelam, masa tu haram sembahyang sunat ihram. Iaitu kira-kira 10 minit sebelum maghrib. Ini 5 waktu tuan-tuan. Dilarang, diharamkan sembahyang sunat ihram. Dia panjanglah bahasannya dalam buku saya tu. Tapi saya tak panjang-panjangkanlah ya. Nanti pening-pening kepala pula ya. Cukup sampai situ saja tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi itulah dia adab-adab sebelum ihram. Dan dengan itu sampailah kita pada bab yang ke-6, iaitu bab larangan dalam ihram. Apakah perkara-perkara yang dilarang dalam ihram? Wallahu a'lam. Kita bersitulah tuan-tuan ya. Ya, para jemaah sekalian, alhamdulillah kita baru-baru ini, baru 2 hari lepas, 3 hari lepas kita dapat berita daripada Saudi Arabia menggambarkan kepada kita bahawa pihak pemerintah Saudi akan menambahkan jumlah jemaah haji pada tahun ini. Jadi kalau kita tahun ini kita punya jumlah jemaah haji, pihak Saudi menggambarkan mereka telah buatkan pengisytiharan akan menambahkan sebab kita 2 tahun kita tak dapat pergi haji. Jadi 2 tahun punya jemaah tu semua dia nak kumpul, nak bagi semua. Alhamdulillah. Bukan jemaah Singapura saja, seluruh dunia. Ya. Jadi dengan itu tak mustahil juga kita yang di Singapura pun mendapat tambahan kota. InsyaAllah amin ya. Untuk kita punya jemaah haji 2 tahun. Tahun 2020 sama tahun 2021. Mungkin kalau dia bagi lebih lagi sampai tahun 2023 pun, 2022 pun boleh pergi lagi. Ya, sebab presiden kita telah minta kepada pihak pemerintah Saudi 4,000
Kalau 4,000, 5 tahun punya jemaah haji boleh berangkat. Kalau sekiranya dia tak bagi 4,000, mungkin 3,000, mungkin 2,000. Alhamdulillah lah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya punya harapan kepada para jemaah sekalian, ajak kawan-kawan kita yang mana nama dia dah register dengan MUIS, sudah dapat kota tahun 2020 tapi tak dapat pergi haji kerana COVID. Kemudian yang sudah nama register dengan MUIS yang dapat kota dia tahun 2021 tapi tak dapat pergi haji juga kerana COVID. Mari datang dengan belajar. Kadang-kadang orang-orang ni tuan-tuan maaf sajalah. Mereka ini nak belajar bila dapat surat MUIS. Dapat surat MUIS sekali last minute. Last minute dapat surat MUIS lagi 2 bulan nak belayar haji. Nak belajar macam mana? Dah tak ada masa dah nak belajar. Jadi kadang-kadang pergi haji nanti tak ada ilmu. Sekarang macam ni sekarang kita tengah belajar. Bab ihram, nanti minggu depan bab pantang larang ihram, nanti bab tawaf, bab sa'i. Ini semua penting ni tuan-tuan. Kalau kita tak belajar, macam mana kita nak tahu kita buat betul tak betul? Jadi sebab tu sini tuan-tuan yang mana di kawan-kawan, kau ini aku dengar kau dah register kan haji tahun 2020. Ni pergi belajar. Sekarang ni setengah start ni kursus haji ni. Jangan kita lambat-lambatkan. Yalah maklumlah, dan demikian juga orang-orang yang saya ustaz kota saya lambat lagi. Siapa tahu sekali MUIS buka, ada orang tahu saya tak sedia lagi. Mari siapa nak lagi? Alhamdulillah. Ini pernah berlaku juga, tuan-tuan. 3 tahun dahulu sebelum kita pergi, sebelum COVID. Sampai MUIS offer pula, siapa nak pergi? Pasal apa? Pasal kota ada, orang nak pergi haji, dah tak nak pergi pula. Pasal apa? Tak sedia. Jadi saya punya harapan lah, tuan-tuan dan puan-puan ni sebagai saya punya duta-duta untuk sampaikan kepada kawan-kawannya, teman-teman saudara mara. Aku dengar kau ni nak pergi haji tahun 2021, 2022. Ni sekarang ni, insya-Allah, sebab ni news dalam surat khabar Saudi sudah keluar. Walaupun MUIS tak umumkan, tapi Saudi Arabia telah umumkan yang mereka akan bukakan kota haji itu lebih daripada biasa kerana memberi peluang kepada para jemaah-jemaah yang terlepas daripada ibadat haji pada masa tahun-tahun yang sudah. Dan itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan kalau sekiranya mereka yang nak pergi umrah, alhamdulillah. Ustaz kota saya masih lambat lagi nak pergi umrah. Pergi umrah dulu. Kota haji lambat, kita pergi umrah dulu. Sebab mati kita tak tahu bila. Kita ingat lagi lah nak tunggu kota, sekali kota tak dapat. Kalau sekarang siapa yang nak register kota haji dengan MUIS, tunggu 40 tahun. 40 tahun tuan-tuan. Bukan 20 tahun, 40 tahun. Hari ini register lagi 40 tahun. Hidup mati pun tak tahu. Jadi sebab tu kita siapa ada rezeki, pergi umrah dulu. Alhamdulillah tuan-tuan, umrah pun sekarang sudah lancar. Dan pihak Saudi pun sudah membuat pengumuman no more PCR. Tak payah PCR lagi. Baru-baru yang 2-3 bulan lepas kita jemaah-jemaah kita semua dah register, dah beli tiket semua. Sampai ke airport, PCR, alamak tak pas lah, positif, dah kena cancel. Kesian. Jadi sekarang Saudi buat undang-undang, no more PCR. Jadi siapa dah register, dah register dapat visa, naik berangkat, jalan terus. Kalau kat sana ada COVID, dia duduk kat hotel. Duduk hotel. Tak masuk hospital lagi dah, duduk hotel saja. Itu sudah diumumkan oleh pihak Saudi Arabia. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan ya, kita pun tak tahu keadaan sekarang ni masih akan ada perubahan-perubahan, kita tak tahu. Tapi kita rebut peluang. Apa yang ada kita rebut. Sekarang untuk bulan Ramadan, alhamdulillah bulan Ramadan kita pun dah penuh dah. Kita dah close dah. Saya dah umumkan beberapa minggu yang sudah kan. Siapa nak masuk register untuk umrah Ramadan pahalanya seperti pahala haji dengan Nabi. Tapi sekarang sudah penuh, dah tutup. Kapal terbang pun dah tak ada seat. Sekarang bila Saudi dah buka semua nationality, semua negeri boleh pergi umrah. Maka sekarang tuan-tuan semua flight full tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada lagi tinggal 1-2 seat, tak ada, full. Semua overbooking. Hotel pun overbooking. Mahal pun orang ambil juga. Orang dah tak pergi 2 tahun, orang tak pergi tuan-tuan. Mahal pun tak apalah, nak pergi juga. Nampak tuan-tuan. Jadi nasihat saya, siapa yang memang ada cadang nak pergi umrah, jangan tunggu masa nanti. Jangan. Sekarang juga, aku nak pergi umrah. Buat jadual. Tengok holiday. Anak kita, nak bawa anak school holiday bila? Kemudian nak bawa isteri, nak bawa family. Tengok cuti boleh dapat cuti tak? Plan betul-betul, kemudian terus kita beli package. Jangan kita lambat-lambat. Lambat tuan-tuan, habis. Kita tak ada tempat lagi. Kadang-kadang package kata okey. Sampai nak booking ke flight,
Oh, so sorry, flight full. Alamak. Flight full macam mana nak terbang? Tak ada sayap nak terbang. Kena naikkan terbang juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kami membuka peluang bagi mereka yang nak pergi umrah untuk bulan Syawal. Bulan Syawal? Bulan Syawal tuan-tuan, 7 hari bulan Mei. Hari raya kita 3 Mei. 7 hari bulan Mei, 11 Mei. Ini awal bulan Syawal, Saudi masih buka lagi untuk orang buat umrah. Lepas tu, dia tutup. Pasal jemaah haji nak masuk pula. Nanti lepas habis haji, baru ada lagi, iaitu baru kita buat umrah lagi. Itu siapa nak buat umrah itu pada lepas haji kita, daripada bulan Ogos sampailah September, Oktober, November semua. Inilah tuan-tuan dan puan-puan, kami dah siapkan semua dengan harga-harganya dan penginapannya di hotel Mekah, di Madinah ya. Semua harganya termasuklah dengan tiket penerbangan ekonomi, hotel, makan full board, 3 kali umrah yang dibimbing, ziarah, transport dan airport tax semua dah masuk. Harga package tak masuk PCR. PCR tak masuk sebab sekarang tak perlu PCR dari Singapura pergi Saudi. Tapi kalau dari Saudi balik Singapura, Singapura masih kenakan PCR atau ART test. Ini semua tak masuk. Dan travel insurance tak masuk travel insurance. Travel insurance ni wajib tuan-tuan. Kerajaan Saudi mewajibkan semua orang mesti ada travel insurance. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, package kita ni kami berikan diskaun. Siapa yang register 3 bulan sebelum berangkat, kalau dia register 1 orang atau 2 orang atau 3 orang, setiap seorang $100 diskaun. Kalau sekiranya dia register 4 orang bersama-sama, suami, isteri dengan anak, 4 orang, maka kita bagi $600. Wow, $600. Bukan 1 orang, 4 orang lah. Maknanya 1 orang 150 lah. Ya. Kalau dia register bersama 6 orang, maka kita bagi dia diskaun $1,000. Wow, $1,000. Tapi bukan 1 orang, 6 orang tu 1,000 bagi 6 lah. Jadi $167 1 orang. Itu tuan-tuan kita bagi diskaun tuan-tuan ya kepada siapa yang daftar 3 bulan sebelum berangkat. 3 bulan. Kalau November, bulan-bulan berapa? Bulan Ogos last. Ogos, September, Oktober. November nak fly dah. Itu tuan-tuan dan puan-puan ya. Rebut peluang ni tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah pakej jejak Rasul Baitul Maqdis akan saya adakan lagi pada cuti sekolah bulan Mei dan Jun. Dan juga nanti lepas pada balik haji. Dan insyaAllah kalau Allah izinkan panjang umur. InsyaAllah. Jadi hotel-hotel kita di Madinah. Hotel Taibah ya. Yang 5 bintang. Dekat saya ini Hotel Taibah. Ini Masjidil Nabawi. Alhamdulillah. Kalau sekiranya di Mekah. Hotel Ghufran. Hotel Ghufran yang 50 meter. Ataupun Hotel Hilton Suite yang hanya 50 meter. Ini Hilton Suite dan ini Hotel Ghufran dan juga Hotel Movenpick ya. Ini semua hotel yang kita gunakan waktu musim umrah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita rebut peluang ni. Kalau ada orang susah nak datang pejabat saya, dia boleh daftar online saja. Online buka pada TM4G Facebook dan dia boleh daftar di situ. Alhamdulillah. Jadi itulah dia tuan-tuan. Dan kalau mereka yang susah nak ikut kursus, boleh ikuti kursus seperti sekarang ini setiap hari Ahad 10.30 pagi sampai 12. Itu adalah kursus kita online live telecast ya. Maknanya direct. Macam sekarang ni saya bercakap ni, ada orang tengah melihatnya di luar daripada masjid ini. Mungkin mereka sibuk atau mereka ada tempat lain ya. Jadi mereka boleh ikuti kursus kita ini juga. Jadi itulah di tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah beberapa pengumuman dan kepada kita semua. Marilah kita beritahu kepada kawan-kawan kita semua. Jangan kita lambat-lambat lagi. Dan kepada mereka kita yang ada di masjid dan juga di rumah. Ada permintaan supaya kita bacakan Fatihah kepada Almarhumah Marina binti Haji Taib. Semoga Allah Ta'ala berikan dia kerahmatan dan ampunkan dosanya. Dan menerima amalannya ala hazinati salihah. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu bapa kami, guru-guru kami, adik-beradik kami, dan ampunkan sekalian umat Islam umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kau mudahkanlah kami yang berniat untuk menunaikan ibadat haji dan umrah ya Allah.
Kurniakanlah kami kesempatan sampai ke tanah suci-Mu dalam mengerjakan ibadah yang mulia. Terimalah kami sebagai tetamu-tetamu-Mu ya Allah. Kurniakanlah kami sihat walafiat dan kurniakanlah kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan sampaikanlah kami ke tanah suci-Mu dalam mengerjakan haji dan umrah dan berziarah kepada kekasih kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, sembuhkan penyakit adik-beradik kami, keluarga kami, anak cucu kami dan sekalian mereka yang bermohon doa dari kami. Ampunkanlah sekalian kami dan ampunkanlah sekalian mereka yang bermohon doa dari kami ya Allah. Ya Allah, semua kami mempunyai hajat ya Allah. Kabulkan semua hajat hadirin dan hadirat dan sekalian hajat mereka yang di rumah juga ya Rahman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jangan lupa hari Khamis malam Jumaat ini akan kita katakan malam nisfu Syaban ya. Malam nisfu Syaban ni malam yang tak ditolak doanya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala telah berkata, telah datang khabar kepada kami 5 malam doa tak ditolak. Malam apa? Malam 1 Rejab, malam nisfu Syaban, malam 2 Hari Raya Idul Fitri Idul Adha dan malam Jumaat. Jadi malam Jumaat yang akan datang ni dia juga malam nisfu Syaban. Jadi 2 kelebihan dalam 1 malam. Jangan lupa kita baca Yasin, doa minta Allah Ta'ala panjangkan umur dalam taat pada Allah, ditanamkan iman dan taqwa, dan demikian juga mereka yang kita sampai ada hajat nak haji ke umrah, semoga Allah mudahkan dan sampaikan insya-Allah. Dan demikian juga mereka yang ada hajat untuk buatkan umrah untuk ibu bapa yang dah meninggal dunia, kami masih menerima upah umrah dengan $150. $150 saja tuan-tuan. Kita nak pergi umrah habis ribu-ribu. Ini kita bagi pada budak-budak pelajar kat Mekah, dia buat $150 buat satu umrah untuk mak bapak kita. Siapa yang ada hajat untuk buatkan umrah mak bapak, ustaz mak bapak saya dah pernah pergi haji, pernah pergi umrah. Ini umrah sunat, dapat pahala sunat. Kalau belum pernah, jadi pahala wajib. Kalau sekiranya dia nak buatkan haji, upah haji mungkin ada mahal sikit tapi kita tak tahu berapa, tapi anggarannya $7,500. Wow. 7,000. Yalah kalau kita nak pergi haji mungkin belasan-belasan ribu lagi. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Dan demikian juga kalau siapa nak buat upah umrah dalam bulan Ramadan dapat pahala haji dengan Nabi. Wow, harganya dalam $300 tuan-tuan. $300. Lah double lah, pasal apa? Mahal lagi pasal orang banyak lagi nak pergi umrah dalam bulan Ramadan. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, untuk pengumuman sebagian saja. Saya akhir dengan minta maaf banyak dalam penyampaian saya. Mungkin dia tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Tuan-tuan dan puan-puan maafkan saya ke tidak? Maafkan ke tidak? Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kursus kita akan teruskan lagi walaupun dalam bulan Ramadan tuan-tuan ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan teruskan dalam bulan Ramadan juga. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan sila minum air zam-zam, kat belakang kami siapkan air zam-zam tuan-tuan. Ini air zam-zam original tuan-tuan ya, daripada Mekah ni kita bawa.